Penularan wabak COVID-19 bukan hanya memberi implikasi kesihatan, ekonomi serta sosial, bahkan telah memberi impak terhadap kelancaran ibadat penganut pelbagai agama. Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang masih dilanjutkan, pihak berkuasa agama beberapa negeri telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP solat fardu dan Jumaat di masjid dan surau masing-masing. SOP yang dikeluarkan hanya membenarkan bilangan jemaah solat yang sangat terhad dengan penjarakan fizikal 1 meter, sementara solat jenazah dan urusan pengebumian juga dihadkan bilangannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 dan bagi mengelak masjid dan surau menjadi lokasi berisiko pencetus kluster. Selain itu, bagi petugas-petugas barisan hadapan terutama yang memakai pelindungan diri PPE, mereka dibenarkan untuk menunaikan solat tanpa berwuduk dan tayamum. Penggunaan media sosial sebagai medium untuk mempelajari ilmu agama seperti kelas agama secara maya dan belajar Al-Quran kini menjadi norma baru dalam menuntut ilmu. Sungguh pun ada kekangan dalam menjalankan ibadah dan tidak lagi dapat mengimarahkan masjid dan surau seperti sebelum ini, namun ia bukanlah penghalang cara. Justru itu, sejauh manakah kefahaman tentang cara untuk melaksanakan ibadah semasa pandemik? Baik, itu dia sedikit sebanyak info terkini tentang topik kita pada hari ini berkenaan dengan beribadah dalam pandemik. Dan pastinya Hawa, bila kita bercakap tentang beribadah dalam pandemik ni, ada pelbagai jenis ibadah dan juga kelas-kelas yang boleh kita pelajari secara online. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau nak berkongsi dengan kami, apakah antara aktiviti-aktiviti yang anda lakukan untuk beribadah dalam tempoh pandemik ini, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, pastinya. Dan bagi membincangkan perspektif beliau dan juga pendapat beliau mengenai topik kita pada hari ini, ibadah dalam pandemik, kita bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izzahar Arif Muhammad Kasim, Ketua Jaringan Industri dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam dari UKM. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk? Sihat? Baik, Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dan seluruh penonton wanita hari ini untuk membincangkan tentang topik kita beribadah dalam pandemik hari ini. Pasti dia, Datuk, sekarang ini kalau kita lihat pelbagai persoalan dan juga pendapat masing-masing lah mengenai SOP yang dikenakan di rumah ibadat seperti masjid dan juga surau. Pendapat Datuk sendiri, kan penjelasan kepada semua penonton WHI mengapa ada SOP dikenakan di rumah-rumah ibadat ini. Silakan, Datuk. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan di MHI dan semua para penonton yang dikasihi sekalian. Satu fenomena baru yang mana kita hari ini terpaksa buat satu ketetapan, ya, sama ada secara live hari ini kita di TV pun, saya dekat rumah dan pengacara dekat TV3. Kemudian hari ini pun kalau kita lihat ibadat kita pun banyak juga telah berubah daripada yang asal, ya, yang mana kebiasaan kita memang solat Jumaat tiap-tiap minggu, tetapi disebabkan pandemik sudah ramai yang tidak dapat untuk menunaikan ibadah Jumaat itu dengan sempurna seperti mana yang dilakukan oleh sebelum-sebelum ini. Begitu juga dengan solat berjemaah, ya, juga menjadi kekangan. SOP ini penting kerana kita berusaha untuk memastikan tidak berlakunya kluster daripada rumah ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan ijtihad yang dibuat oleh para mufti, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh negara, yang mana mereka ini mengajak kita untuk sama-sama membantu untuk mengelakkan daripada tersebarnya COVID-19 dalam rumah-rumah ibadat. Jadi oleh sebab itu kita katakan SOP itu sangat penting. Di samping SOP dekat luar, dekat supermarket juga diketatkan, di rumah-rumah ibadat juga tetap diketatkan. Ya, itu adalah salah satu daripada cara untuk menjaga maslahat agama.
Betul. Dan sama-sama juga kita berharap agar pandemik ini segera berlalu pergi dan rumah-rumah ibadat juga boleh kembali dibuka semula kepada masyarakat umum. Baik, Datuk, kalau boleh dikongsikan juga, kalau kita bercakap tentang ibadat ini, pastinya pahala yang kita inginkan. Tetapi dalam tempoh pandemik sekarang ini, khususnya untuk menghadiri kelas-kelas agama secara fizikal itu, sudah tidak dapat dilakukan lagi. Tetapi sebaliknya, kita boleh mencari gali ilmu dalam talian. Sekarang ni ada banyak kelas-kelas online yang dijalankan. Tetapi pentingnya juga untuk kita mencari guru yang tepat dan guru yang betul. Datuk, kalau boleh dikongsikan. Okey, perkara yang sama sebenarnya. Seperti mana kita belajar dekat masjid, kita pergi ke surau, kita belajar secara fizikal, kita akan tahu bahawa ustaz ataupun tenaga pengajar itu mempunyai tauliah daripada jabatan agama Islam negeri-negeri. Begitu juga macam nak masuk televisyen, nak masuk TV. You all tetap minta, orang kata apa, you all. You all. Tetap minta tauliah daripada negeri yang kita dapat. Betul. Jadi begitu juga bila kita nak belajar dalam laman sosial, kita tidak boleh ambil sembarangan. Kita kalau boleh pastikan orang yang kita nak ambil itu pertama orang yang ada tauliah. Betul. Daripada negeri-negeri. Pada masa yang sama mereka juga golongan yang mempunyai latar belakang yang betul dalam bidang. Kalau dia syariah, biarlah dia syariah. Yang cakap tu biar bidang syariah. Ya, kalau nak bercakap tentang hukum hakam, tentang COVID, biarlah orang itu latar belakangnya syariah. Maksudnya dia memang tahu kaedah-kaedah penentuan hukum. Tambah-tambah di musim COVID. Sebab musim ini yang ada di Malaysia ni semuanya bidang syariah dan mereka tahu bagaimana nak tentukan hukum. Tambah-tambah di musim COVID. Jadi kalau kita nak dengar pandangan hukum, kita dengar daripada ustaz yang mengajar Quran, tak boleh lah. Sebab tak kena. Kalau kita sakit jantung, kita pergi jumpa doktor gigi, memang tak boleh. Kita ada masalah kanser, kita pergi jumpa dengan doktor, orang kata apa, doktor kulit, memanglah jauh pergi. Dia pun pening. Kenapa jumpa dia kanser kulit? Jadi oleh sebab itu, begitu juga dalam isu-isu COVID-19, kita nak belajar hukum, belajar dengan pada orang yang betul-betul dalam bidang tentang vaksin, belajar daripada ustaz-ustaz, guru-guru yang memang dalam bidang tersebut. Tapi kalau dalam bab Quran, kita kena belajar daripada orang yang pakar dalam Quran. Kita kena tahu orang itu dia ada sanad dia, pembacaan Quran dia bagus dan diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Itu yang sepatutnya kita perhatikan. Jangan main ambil, sebab takut-takut nanti kita tersilap berpegang dengan pandangan yang salah. Wallahu a'lam. Pastinya kalau ada kekeliruan, dapatkanlah ilmu pengetahuan yang lebih daripada mereka yang mengetahuinya dengan lebih jelas. Betul, Datuk. Datuk, kalau kita lihat sekarang ni solat Jumaat bukan macam dahulu lagi. Dulu kalau hari Jumaat kan waktu tengah hari akan ke masjid solat Jumaat. Tetapi waktu sekarang ini sebenarnya apa antara ibadah yang boleh dilakukan pada hari Jumaat, pada waktu tengah hari itu? Biasanya solat Jumaat kan, tapi waktu pandemik ini apa yang boleh kita lakukan? Okey, dalam musim pandemik, kalau kita tak boleh nak solat Jumaat, antara benda yang boleh kita ketengahkan, yang boleh kita lakukan, iaitu kita mendengar, bagi orang lelaki, orang lelaki, mereka mendengar khutbah-khutbah yang mungkin di-live-kan dekat masjid. Sebab sekarang ini masjid-masjid ada yang live kan. Walaupun terhad oleh AJK, tapi dia orang live kan, jadi orang kampung, orang taman boleh dengar. Cuma mereka tak boleh solat Jumaat. Mereka akan solat solat Zuhur. Kalau di Selangor setengah jam lepas azan tu kita semayang lah. Tapi sementara nak tunggu semayang Zuhur tu kita dengar khutbah secara live, sama ada dalam negeri-negeri itu ataupun di negeri-negeri lain. Sebenarnya kita buat amalan-amalan yang boleh mendatangkan kebaikan. Dengar ilmu ni satu amalan yang baik, sunnah Nabi. Walaupun tak dapat pergi Jumaat, tetapi insya-Allah kita dapat juga pahala untuk menunaikan amalan-amalan mulia ketika waktu Jumaat yang telah tidak dibenarkan kepada kita untuk menunaikan ibadah.
Okey. Baik, Datuk, kalau boleh dikongsikan juga, mungkin ada dalam kalangan masyarakat kita sekarang ni yang beranggapan dan juga merasakan bahawa sekiranya tidak boleh pergi ke rumah-rumah ibadat, ke masjid khususnya, pengalaman itu pastinya tidak sama dengan keadaan sebelum ini. Tetapi keadaan kita sekarang ni dalam tempoh pandemik yang mendesak kita untuk tidak membuka masjid dan orang ramai juga tidak digalakkan untuk pergi ke masjid. Dan tetapi Ustaz, kalau boleh dikongsikan dari sudut pandangan kita untuk mendapatkan pahala ini, sebenarnya tidak kiralah walaupun di mana sahaja kita berada, yang penting keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadat tersebut. Kalau Datuk boleh kongsikan. Okey, sebenarnya perkara ini merupakan perkara yang perlu kita kembali kepada fatwa-fatwa negeri. Ya, kita tak boleh pergi ke masjid, kita tak boleh solat berjemaah, sudah pastinya ada kebaikan dekat situ. Sebab kita faham, ada benda yang telah dimaklumkan kepada rakyat dan ada yang tak dimaklumkan oleh jabatan-jabatan agama Islam. Bukan tak nak bagi tahu, tetapi tak nak membuka keaiban yang boleh menjatuhkan syiar Islam. Mungkin ada yang marah kenapalah masjid ni masih tutup. Saya yakin pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam negeri-negeri lebih faham. Mungkin mereka lebih tahu ada kes-kes daripada kluster masjid atau surau. Cuma tak boleh dimaklumkan. Kerana benda itu adalah rahsia. Kita nak jaga aib orang. Katakan contoh saya kena COVID, na'udzubillah. Saya dekat UKM. UKM takkan bagi tahu ada kluster Dr. Izhar, takkan punya. Sebab dia akan jaga maruah saya, dia akan jaga maruah keluarga. Jadi itu sebabnya kita kena faham. Sekarang ni orang kadang-kadang dia akan cepat menghukum. Tambah kalau saya yang menyebarkan, saya pun tak tahu saya penyebar. Tapi nak jadikan cerita, tiba-tiba na'udzubillah. Kan? Jadi orang kata, kenapa kau tak tahu? Kenapa kau tak datang? Jadi orang akan marah kat kita. Jadi oleh sebab itu dalam bab-bab ibadat ni juga, kita nak tutup terus pintu-pintu itu. Agar menjadi tamparan semula kepada pihak agensi agama dan juga menyebabkan nama baik Islam itu tercemar. Betul. Jadi kita kena sama bermuhasabah lah. Betul. Dan Datuk, saya kira kan Hawa, kalau kita bercakap tentang rumah ibadat ini pun, dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini bukan hanya tertumpu kepada orang Islam sahaja sekiranya masjid dibuka, tetapi rumah-rumah ibadat yang lain juga akan dituntut untuk dibuka. Dan bagaimana sebenarnya kita nak membendung penularan COVID-19 kalau kesemuanya dibuka. Itu yang lebih kita perlu faham. Pastinya. Dan dari sudut pandangan agama Islam pula, pasti ada hikmah dalam semua perkara yang berlaku, dalam semua dugaan dan juga cabarannya. Dan pastinya ada hikmah juga norma baharu ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dapat kita lihat ramai juga yang belajar mengaji online, Datuk. Ada juga yang melakukan bacaan Yasin beramai-ramai secara dalam talian. Apa pendapat Datuk tentang hikmah-hikmah ataupun manfaat yang dapat kita lakukan sempena PKP ini dan dari segi ibadahnya, Datuk? Ya, saya sangat sukalah bila tengok masyarakat kita begitu kreatif. Ya, buat solat hajat pula lah. Baca Yasin secara online. Ya, kemudian dia orang belajar secara online, belajar Quran secara online, belajar fiqh secara online, usrah secara online. Itu satu daripada usaha kita lah. Tapi jangan jadikan ia satu adat tau. Ini sementara je. Jangan pula lepas ni MHI dah tak panggil saya. WLHI tak panggil saya pergi ke WHI. Kita online. Aduh, tak best lah. Jadi kita kena belajar ni dia kena berdepan. You tengok I tengok you. Gitu. Lepas tu ada two ways communication. Lagi senang. Tapi dalam tempoh pandemik ni lah, kita buat satu-satu amalan tu ataupun belajar tu dengan secara maya. Lepas ni dah buka balik masjid dan surau, saya harap sangat semua orang tolonglah turun. Jangan saja nantikan saya nak masjid dibuka, saya nak kuliah di masjid dibuka. Tengok-tengok kuliah subuh ada 5 orang. Janganlah cakap tak serupa bikin, ya Datuk. Ini dinamakan oleh orang Pening sebagai sembang kari. Jadi kita tak nak semua tu. Kita nak lepas ni penuh. Sebab saya orang penyelidikan. Jadi saya
Lepas PKP 1, PKP 2, saya memang pergi masjid macam biasa. Saya pergi ceramah dekat surau-surau masjid macam biasa. Tetapi bila tanya AJK masjid, pengurusi masjid, sangat menduka cita kan. Dia orang kata, Ustaz, semayang subuh boleh 250 orang, yang datang 100 orang je Ustaz. Saya kata, kan taman ni semua orang Islam kita. Betul Ustaz, tapi orang yang sama juga datang. Jadi amat menyedihkan. Boleh kita kena ubahlah sikap itu. Ya. Baik. Dan Ustaz, di hujung perbincangan kita ni juga kan, Datuk, kalau boleh dikongsikan tentang mengimarahkan majlis agama itu tidak sebenarnya tertumpu kepada kelas yang dilakukan secara fizikal. Sekarang ini zaman pandemik, kita semua perlu faham tentang keadaan yang memberi desakan kepada kita semua untuk tidak keluar, apatah lagi keluar secara beramai-ramai. Tetapi masih lagi boleh kita ada semangat untuk mengimarahkan majlis-majlis ilmu, untuk menuntut agama, untuk beribadah walaupun secara dalam talian, Ustaz. Okey, memang benar. Kita sekarang ini tak dibenarkan untuk beramai-ramai, berkumpul ramai-ramai. Tetapi syariat Islam tidak pernah melarang kita untuk melakukan kerja-kerja ibadat ini secara maya. Ini kita boleh, orang kata apa, dengar tazkirah secara maya, kita boleh belajar secara maya, kita boleh bertanya soalan secara maya. Ya, saya juga dalam Facebook dan Instagram memang aktif, kita kongsi-kongsikan ilmu pendek-pendek. Jadi sekurang-kurangnya benda-benda ini memberikan kebaikan kepada kita semua sebenarnya. Betul. Cuma hanya sementara, bukanlah lama. Dan bukti sekarang ni, mufti-mufti, jabatan-jabatan agama Islam negeri-negeri sedang berusaha menunjukkan bukti-bukti kepada Duli Yang Maha Mulia, tuanku-tuanku, sultan-sultan untuk memaklumkan insya-Allah lepas ni kita akan dapat jaga SOP dengan ketat di masjid-masjid dan kita buka demi sedikit insya-Allah. Dan saya yakin dalam seminggu 2 ni insya-Allah akan ada masjid dan surau dibuka untuk orang ramai. InsyaAllah kita harap dan kita kena yakin. Baik Datuk. Datuk, ini pun merupakan antara persoalan dalam kalangan penonton kita. Sekarang ini pastinya kita semua nak mengumpul pahala dalam kehidupan seharian kita. Tambah-tambah sekarang ini dengan ada media sosial, walaupun kita bukan merupakan ahli ilmu agama, tetapi bagaimana untuk kita manfaatkan media sosial ini untuk mengumpul pahala dan ibadat, Datuk, pastinya bukan solat dan berdoa sahaja. Pastinya ada cara-cara lain untuk kita beribadat dan mengumpul pahala. Kalau boleh Datuk jelaskan. Okey, saya tahu dua orang pengacara depan saya ni mempunyai follower yang ramai. You all sebenarnya boleh gunakan follower itu untuk dapat pahala. Macam mana cara dia? Sekarang ni musim pandemik, musim COVID, musim orang dalam kesusahan. Apa yang you all boleh buat? Saya tahu, saya juga mempunyai follower juga dalam Instagram dan mereka selalunya akan dapat pendapatan ya. Orang yang ada follower ramai ni boleh dapat pendapatan daripada Instagram, Facebook, YouTube. Jadi semua itu semua itu kita boleh jadikan sedekah tanpa sedar. Nak promo coklat, kita ambil duit daripada dia orang. Inilah masanya kita nak tunjukkan bahawa kita mempunyai kekuatan untuk bantu orang. Untuk bantu orang. So kita promo tanpa minta apa-apa sumbangan daripada mereka. Kita bantu produk mereka dikenali, bantu dia orang ni dapat makan minum untuk anak-anak dia. Kita yang ada laman sosial, ada follower ini akan dapat pahala. Follower kita pula akan share. Kita dapat pahala yang banyak. Yang bawah-bawah ni pun dapat pahala yang banyak. Macam sistem piramid. Ini dipanggil dapat pahala sistem piramid. Jadi yang saya sedih, ada orang dalam musim-musim PKP ni duk sibuk main TikTok tak habis-habis. Kau joget sana, kau joget sini. Aku tengok pun geli. Itu dia dinamakan nak menggunakan laman sosial untuk dosa. Buat apa? Baik kita gunakan. Sekarang ini masa untuk kita gunakan laman sosial untuk membantu orang yang susah, untuk membantu orang yang memerlukan, untuk sebar-sebarkan kebaikan, untuk belajar. Macam saya, untuk orang tanya soalan, inilah masa saya menjawab.
Jadi insya-Allah kita akan dapat manfaat lah daripada laman sosial tu. Betul, insya-Allah. Daripada pengacara-pengacara yang famous ni, pelakon-pelakon yang hebat ini, gunakanlah laman sosial you all untuk kebaikan bersama. Betul. Apalah, tak dapat income pun, percayalah. Mungkin kita akan rugi income sikit. Ya. Daripada satu produk, kata letak satu produk, kita dapat RM1,000, RM500. Kita tak dapat mungkin dalam tempoh 2 bulan ni pendapatan daripada situ. Tetapi percayalah, Allah akan bagi selepas ini. Ya. Betul. Mungkin Uyainah dapat lagi 7 drama dia berlakon. Amin, insya-Allah. Mungkin Awal dapat lagi lepas ni apa ni jadi apalah, tak kisahlah. Allah buka, saya pun tak tahu. Mana tahu kan? Ya, betul Datuk. Betul tu, dan apa yang Datuk kongsikan ni sangat-sangat betul. Malah kawan kita juga seorang pengacara dan juga ahli puitis, iaitu Fetri Yahya, juga sentiasa berkongsi ilmu-ilmu yang bukan sahaja tertumpu kepada ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa dan juga nilai-nilai murni yang sering kali dikongsikan di platform beliau dan menjadi inspirasi kepada ramai orang. Baik, Datuk, di hujung perbincangan kita ini, kalau Datuk boleh simpulkan apa sebenarnya perkara-perkara positif, manfaat-manfaat yang boleh kita perolehi walaupun kita beribadah dalam pandemik. Okey, antara benda yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita dapat di musim PKP dan pandemik ini, pertama, kita gunakan masa yang ada ini untuk dekatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu mungkin tak sempat semayang duha, tak sempat semayang malam, banyakkanlah semayang malam, semayang duha. Yang nombor 2, kita gunakan masa yang ada ini untuk perbaiki diri kita. Kerja dekat rumah bukan bermakna kita tidur dekat rumah. BDR, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. So kita kena gunakan masa yang ada. Saya walaupun duduk kat rumah, saya masuk tadi pukul 7 pagi saya masuk ni, tak keluar lagi. Kejap lagi saya sambung lagi. Lepas tu kan pukul 2 saya kena pergi ke TV, ada satu TV lain untuk live pukul 3. Tapi nak bagi tahu, kita gunakan masa yang ada ini untuk dapat pahala dengan kerja kita yang amanah. Nombor 3 yang terakhir, gunakan musim PKP atau musim pandemik ini yang kita kena duduk kurung dekat rumah ini untuk eratkan silaturahmi antara keluarga. Itu yang sangat penting. Jadi itu sama-samalah kita gunakan yang terbaik lah. Apa yang kita ada ni hanya pinjaman daripada Allah. Anytime, bila-bila masa Allah akan tarik balik. Baik, terima kasih Ustaz. Pastinya kita doakan semoga rezeki kita semakin bertambah-tambah dan sentiasa istiqamah dalam beribadat. Terima kasih Datuk atas perkongsian, memberi kita perspektif yang lebih luas, yang lebih baik mengenai ibadah ketika pandemik ini. Betul tu. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim yang merupakan Ketua Jaringan Industri dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam UKM atas perkongsian tadi. Terima kasih Datuk Doktor. Sampai berjumpa lagi. Stay safe. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia tadi sedikit perkongsian tentang bagaimana sebenarnya kita masih lagi boleh merebut pahala walaupun kita beribadah dalam tempoh pandemik. Dan macam yang Datuk kongsikan tadi, pelbagai bentuk kebaikan yang boleh kita lakukan menggunakan media sosial. Jadi jadilah pengguna media sosial yang terbaik, yang tidak menyakitkan hati orang lain, yang melontarkan kata-kata yang negatif, kerana dah cukuplah negativiti yang kita ada sekarang dalam dunia. Kita fokus kepada positif, kita manfaat apa yang kita ada. Baiklah, kami di WHI TV3 ada pelbagai perkongsian lagi untuk anda penonton. Tapi sebelum tu Yaina, kita nak berehat dulu. Seketika kembali selepas ini. Wanita hari ini.